Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan mengenai isu kemurungan dalam kalangan pelajar. Saya, Abdul Hakim bin Talib, akan memulakan pembentangan ini dengan menjelaskan sedikit sebanyak apa itu kemurungan secara amnya. Okey, kemurungan adalah satu masalah kesihatan mental yang tidak asing dalam kalangan masyarakat zaman sekarang. Ia adalah keadaan apabila seseorang mengalami kecewa dan putus asa yang diiringi dengan gejala seperti sukar tidur, lembab berfikir dan rasa bersalah yang keterlaluan yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya. Kemurungan juga boleh dikatakan sebagai gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta kehilangan minat pada aktiviti harian. Ia boleh berlarutan sekurang-kurangnya 2 minggu dan boleh berlangsung lama sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kemurungan ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tidak kira jantina, umur atau bangsa. Berdasarkan tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan pada tahun 2017, prevalen kemurungan dalam kalangan remaja berumur antara 13 dan 17 tahun meningkat kepada 18.3% berbanding 17.7% pada tahun 2012. Antara tanda-tanda seseorang itu mengalami kemurungan ialah hilang minat terhadap aktiviti harian, hilang tumpuan terhadap pekerjaan, masalah atau gangguan tidur, perubahan selera makan, penurunan atau peningkatan berat badan, mudah letih, rasa bersalah yang keterlaluan, putus harapan dan rasa rendah diri yang keterlaluan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Huda Najihah binti Abdullah Tirmizi akan menerangkan tentang 2 limitasi kajian yang saya temui tentang kemurungan. Kajian pertama yang saya rujuk kemurungan, kebimbangan dan tekanan yang terjadi dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di daerah Kota Star oleh Rosli Hamid dan 4 sahabatnya. Mereka telah mengatakan bahawa kemurungan ini banyak terjadi dalam kalangan pelajar perempuan berbanding dengan pelajar lelaki. Antara faktor yang menyebabkan terjadinya kemurungan lebih kepada pelajar perempuan ialah sepertinya bahan hormon, kemudian kurangnya kawalan emosi. Lagi-lagi perempuan ni lebih sensitif dan overthinking yang menyebabkan terlalu memikirkan sesuatu itu sehingga secara berlebihan hingga menyebabkan kemurungan. Maka daripada kajian ini, kemurungan yang teruk perlulah dibendung dalam kalangan pelajar kerana sepatutnya sebagai seorang pelajar mereka tidak boleh tertekan, hanya perlu menumpukan perhatian terhadap pelajaran mereka saja. Seterusnya, kajian kedua yang saya rujuk bertajuk kemurungan dan keamatan sokongan sosial dengan kepuasan hidup dalam kalangan pelajar Universiti di Malaysia oleh Nurhanan dan Zanaria Ismail 2020. Kajian ini dijalankan untuk menentukan apakah kaitan antara kemurungan dan keamatan sokongan sosial. Keamatan sokongan sosial ni sokongan daripada orang di sekeliling orang individu tu, ya, seperti keluarga, sahabat, sesiapa yang penting dalam hidup seseorang itu. Menurut pekaji bahawa kebanyakan pelajar universiti perlu menghadapi pelbagai cabaran dalam menempuh kehidupan di universiti mereka, seperti berjauhan daripada keluarga, dalam tempoh nak menyesuaikan diri dengan orang yang baru. Yang cabaran-cabaran itu kalau mereka tak dapat tangani dengan baik, maksudnya akan boleh membawa kepada kemurungan dalam diri mereka. Ke di sinilah perlunya selain daripada sokongan diri sendiri itu, diperlukan sokongan daripada orang sekeliling. Maka bagi seseorang individu, terutama pelajar, bijak mengawal emosi, mengawal tekanan supaya boleh dalam berhadapan dengan cabaran atau masalah yang mereka hadapi. Kajian ini juga telah menyatakan bahawa sokongan sosial amatlah penting dalam hidup seseorang. Itu sahaja 2 limitasi kajian yang saya dapat kupas serba sedikit mengenai kemurungan. Terima kasih. Saya Muhammad Irfan Najmi bin Muhammad Nazli, nombor metrik 2202572. Di sini saya akan meneruskan berkaitan dengan kajian lepas, iaitu poin yang ketiga. Menurut kajian Bahari Rosna Ismail dan juga Lelawati Madlan yang bertajuk Strategi Daya Tindak Remaja Sekolah dan Hubungannya dengan Kemurungan. Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji kemahiran berdaya tindak dan kemurungan di dalam kalangan pelajar sekolah di negeri Sabah. Hasil keputusan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar di sekolah tersebut lebih gemar dan kerap menggunakan daya tindak dengan cara melakukan sesuatu kerja semasa mereka mengalami masalah kemurungan. Strategi daya tindak yang telah digunakan oleh para pelajar di sekolah tersebut
telah menunjukkan bahawa pendekatan psikososial adalah amat penting dan ia perlu diaplikasikan setiap komuniti pelajar sekolah tersebut, dan ia bagi mengekalkan dan juga meningkatkan kesejahteraan dan juga kesihatan, dan berupaya mengurus dan mengurangkan kemurungan yang dialami. Seterusnya, poin yang keempat adalah menurut Nur Hayati binti Yaakob 2013 yang bertajuk kajian terhadap faktor kemurungan bagi pelajar sekolah darjah 4, darjah 5 dan darjah 6 di 3 buah sekolah agama di daerah Johor Bahru. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa bagaimana kemurungan di dalam kalangan pelajar sekolah tersebut dapat diatasi melalui kaedah ataupun pendekatan kerohanian, iaitu pendekatan ke arah keagamaan dan juga keimanan. Sekian itu saja bagi kajian lepas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Suhaib 2202606 dan saya Arifah Husna binti Aziz 2202555. Hari ini kami akan menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan kepada kemurungan dalam kalangan pelajar. Ianya melibatkan keluarga, persekitaran dan sosial. Yang pertama, faktor keluarga, iaitu percampuran emosi dalam kalangan ibu bapa. Ibu bapa hendaklah bijak menguruskan emosi mereka apabila mereka di rumah dan juga di tempat kerja. Sebagai contoh sekarang, segelintir ibu bapa dan semua pelajar haruslah bekerja dan belajar di dalam rumah. Jadi, apabila anak bertanyakan tentang pelajaran yang mereka tidak faham, ibu bapa hendaklah menjawab ataupun memberi respon dengan jelas dan baik walaupun mereka berada dalam tekanan di tempat kerja. Okey, yang kedua, ia melibatkan kurang kasih sayang daripada kedua ibu bapa. Ibu bapa sekarang sibuk menyelesaikan tugasan mereka di tempat kerja sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu bapa. Okey, sebagai contoh di sini yang saya boleh nyatakan, pelajar ataupun anak-anak kurang diberi kesempatan ataupun tiada ruang untuk mereka berkongsi pengalaman ataupun berkongsi cerita bersama ibu bapa mereka kerana ibu bapa mereka sibuk menyelesaikan tugasan mereka di tempat kerja. Terusnya, faktor persekitaran. Faktor persekitaran berbahagi kepada dua, iaitu sekolah dan keadaan sekeliling, iaitu rumah. Untuk sekolah, iaitu guru bersifat pilih kasih, di mana guru mementingkan pencapaian akademik dan memberikan tumpuan yang lebih kepada pelajar yang berkebolehan tinggi. Sebagai contoh, pelajar yang pandai akan diberikan tumpuan yang lebih berbanding pelajar yang lemah, dan ini akan membuatkan pelajar yang lemah tersebut menghadapi masalah kemurungan. Untuk keadaan sekeliling pula, iaitu rumah, pelajar yang menetap dalam rumah yang bersaiz kecil dan persekitaran yang kurang bersih tidak akan dapat memberi tumpuan yang penuh dalam pembelajaran, dan ini akan menyebabkan mereka merasa murung. Untuk faktor sosial pula terbahagi kepada dua, ketidakupayaan biologi dan mudah panik. Ketidakupayaan biologi boleh dilihat daripada perasaan malu. Bahagian pelajar berasa malu untuk berinteraksi dengan rakan mereka di dalam kelas, dan ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia akan menyebabkan rakan-rakan mereka menyisihkan mereka dan akan menyebabkan mereka merasa murung. Seterusnya, untuk mudah panik. Menurut teori kognitif Beck 1967, kemurungan berlaku menyebabkan daripada sifat individu yang berfikiran negatif. Sebagai contoh, pelajar menjawab soalan yang diajukan pada mereka dengan tepat. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Syakira binti Muhammad Azizi, nombor matrik 22022608. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan tentang cadangan solusi untuk mengatasi masalah kemurungan dalam kalangan pelajar. Cadangan yang pertama adalah semua pihak, iaitu termasuklah ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan, untuk peka dan mengenal pasti jika seseorang pelajar itu mengalami tanda-tanda kemurungan. Antara simptom-simptom kemurungan seperti yang telah dinyatakan sebelum ini adalah sentiasa bersedih, sentiasa ingin bersendirian, tidak mempunyai selera makan, bertindak agresif seperti cepat marah dan sering terbabit dengan pergaduhan. Jadi apabila semua pihak peka dengan simptom-simptom ini, pastinya akan dapat mengambil tindakan awal untuk merawat pelajar tersebut.
Solusi yang kedua adalah semua pihak perlu tahu kesan buruk kemurungan agar dapat dikawal dari terjebak. Antara kesan buruk adalah seperti membawa kepada kecederaan, membunuh diri, penglipatan dengan dadah, alkohol dan juga bertindak ganas. Apabila semua pihak mempunyai kesedaran mengenai tanda-tanda dan juga kesan buruk akibat kemurungan, pastinya semua pihak akan mengambil tindakan awal untuk membantu pelajar yang mengalami masalah kemurungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Fahmi bin Mat Yasin, bernomor metrik 2202552. Pada kali ini saya akan menyambung cadangan solusi berkaitan kemurungan dalam kalangan pelajar. Okey, yang ketiga ialah pada peringkat yang lebih besar, penekanan perlu diberikan kepada promosi kesihatan mental dari peringkat kanak-kanak lagi. Antaranya ialah seperti program perkembangan kanak-kanak dan remaja dan seterusnya program menangani masalah dan krisis di kalangan murid sekolah. Okey, yang keempat ialah selain itu dari aspek masyarakat dan orang awam, institusi kemasyarakatan merupakan sebuah institusi yang sangat penting dalam melahirkan sebuah komuniti yang baik. Tidak menghukum dan tidak memberi kritikan terhadap kanak-kanak kemurungan, akan tetapi memberikan pujian serta kata-kata positif juga adalah satu cara dalam menangani kemurungan dalam kalangan kanak-kanak. Okey, yang terakhir ialah cadangan lain ialah dari aspek sekolah. Seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan tempat kedua pentingnya selepas institusi kekeluargaan. Sekolah sememangnya mempunyai peranan yang besar dan mampu dalam menangani masalah kemurungan ini. Walau bagaimanapun, tanggungjawab ini bukan hanya harus dipikul oleh guru sahaja, tetapi juga tanggungjawab ini harus diberi perhatian yang sewajarnya oleh pihak pentadbir sekolah. Seperti pihak sekolah boleh membantu kanak-kanak dalam mendapatkan rawatan atau bantuan yang diperlukan serta memberitahu ibu bapa mereka yang menghidap kemurungan untuk mendapatkan solusi. Sekian, terima kasih.